Assalamualaikum dan salam sejahtera para hadirin sekalian. Saya Siti Zuraida Mat Osman daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan akan membentangkan kertas kajian tindakan saya iaitu Gabungan Pembelajaran Secara Segerak dan Tidak Segerak Kepuasan Pelajar Terhadap Sesi Pembelajaran secara dalam talian menggunakan Sistem Pengurusan Pembelajaran LMS eLearn at USM. Sejak awal 2020 sehingga kini, e-pembelajaran semakin diaplikasikan, terutama sekali penggunaan platform Sistem Pengurusan Pembelajaran Learning Management System ataupun LMS. Jadi konsep LMS adalah di mana saja dan pada bila-bila masa. Ciri yang ada kepada LMS adalah membantu dalam pengurusan kandungan pengajaran, aktiviti pembelajaran, penilaian dan juga memudahkan perkongsian bahan pengajaran serta kolaborasi dan komunikasi antara guru-guru, guru dan pelajar dan juga pelajar dengan pelajar. Pelaksanaan e-pembelajaran terdapat dua kaedah. Yang pertama adalah sinkronus ataupun segerak dan yang kedua adalah asinkronus iaitu tidak segerak. Contoh pembelajaran secara segerak dan tidak segerak adalah kaedah pembelajaran teradun iaitu blended learning yang mana untuk satu sesi pengajaran, pelajar akan bertemu dengan pensyarah secara bersemuka di dalam kelas secara segerak. Manakala untuk tugasan dan aktiviti pembelajaran akan dilaksanakan secara dalam talian tanpa kehadiran pensyarah iaitu tidak segerak. Di USM mudah digunakan dan platform yang digunakan yang dinamakan eLearn at USM telah digunakan oleh kesemua pensyarah di USM. Permasalahan yang timbul apabila penggunaan LMS adalah sekiranya kita lihat daripada kajian Nik Ahmad Zuki et al. 2020 mendapati cabaran dalam penggunaan eLearn at USM secara dalam talian sepenuhnya memerlukan kepada motivasi diri pelajar. Kemudian, capaian internet yang baik yang mana amat sukar bagi pelajar-pelajar di luar bandar. Kemudian kita lihat kepada bidang pengajian dan komitmen pensyarah yang lebih besar untuk memuat naik bahan pembelajaran ke platform e-pembelajaran serta menghabiskan lebih banyak masa dalam talian untuk pengajaran secara segerak. Tiada kepelbagaian warna dari bentuk tema platform yang digunakan di institusi masing-masing menyebabkan persekitaran pembelajaran dalam MMS tidak menarik dan penglibatan dalam sesi pembelajaran dalam talian adalah rendah. Aspek kegagalan LMS dapat diklasifikasikan kepada 8 faktor iaitu penghasilan dan perkongsian kandungan, ciri komunikatif, struktur, keterlibatan pembelajaran, penilaian antara muka pengguna, pembelajaran sosial dan tidak formal, dan ciri-ciri mudah alih. Seterusnya, kita beralih kepada objektif. Kajian ini adalah mengenal pasti tahap dan hubungan penglibatan, interaksi dan kemahiran pembelajaran terhadap kepuasan pelajar dalam kursus yang menggabungkan pembelajaran secara segerak dan tidak segerak dengan menggunakan platform eLearn at USM. Seterusnya, kita melihat kepada metodologi kajian. Kajian tindakan ini dilakukan mengikut model Kmis and Taggart 1988 yang mana dibetik daripada buku manual kajian tindakan 2008. Kajian ini telah bermula dengan pemerhatian terhadap isu dan masalah yang dikenapasti daripada maklum balance pelajar sebelum permulaan setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. Tinjauan dilakukan terhadap pelajar untuk mengetahui pengalaman sesi pembelajaran lepas menggunakan eLearn at USM dari aspek lokasi pembelajaran secara dalam talian, jenis rangkaian internet yang digunakan oleh pelajar, peralatan ICT yang digunakan dan tahap kelajuan rangkaian internet pelajar. Hasil daripada maklumat awal ini, saya telah mereka bentuk pengajaran yang menggabungkan pembelajaran secara segerak dan tidak segerak dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. Kemudian saya menganalisa keberkesanan reka bentuk pengajaran dan membuat refleksi termasuk mempertimbangkan maklum balas pelajar
Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dan kemudian berbalik semula kepada proses penambahbaikan, reka bentuk pengajaran yang seterusnya, minggu-minggu yang seterusnya. Setelah semua sesi pengajaran dan pembelajaran selesai, saya mengenal pasti tahap dan hubungan di antara kemahiran pembelajaran, interaksi dan penglibatan pelajar serta kepuasan dalam penggunaan LMS yang menggabungkan pembelajaran secara segerak dan tidak segerak dengan menggunakan platform eLearn-EduSM. Kajian yang saya buat merupakan kajian kuantitatif yang mana saya telah pun mengedarkan soal selidik kepada 163 pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Yang mana kursus ini adalah kursus PGT 436E, Teknologi Maklumat dalam Pendidikan. Persempelan yang digunakan adalah persempelan bertujuan kerana saya telah menggunakan kelas saya untuk melihat sejauh mana kepuasan pelajar dalam gabungan pembelajaran secara segerak dan tidak segerak. Soal selidik diedarkan setelah selesai kesemua sesi pengajaran dan pembelajaran kelas saya. Soal selidik yang saya gunakan terdapat 5 bahagian. Seterusnya, dapatan kajian. Hasil daripada pelaksanaan reka bentuk pengajaran yang saya telah gunakan dalam kelas saya yang terdiri daripada 135 pelajar perempuan dan 25 pelajar lelaki. Yang mana 125 adalah Melayu, 19 Cina, 5 India, 14 lain-lain. Bidang pengajian pelajar yang terdapat di dalam kelas saya adalah sastra, sains, TESOL dan juga pendidikan khas. Seterusnya kita kepada dapatan bahagian B iaitu kepuasan pelajar. Di mana secara keseluruhannya pelajar berpuas hati yang mana nilai min adalah 4.21 dan sisihan piawainya adalah 0.43. Tahap tertinggi adalah min 4.56 dan sisihan piawai 0.56 yang mana item soal selidik adalah kursus secara keseluruhannya merupakan satu pengalaman pembelajaran yang bernilai. Tahap terendah adalah min 3.35 dengan sisihan piawai 0.9 yang mana item menunjukkan bahawa pelajar akan mengambil kursus lain yang mengaplikasikan kuliah dalam bilik darjah. Seterusnya adalah bahagian C yang mana merupakan kemahiran pembelajaran yang kita dapati secara keseluruhannya tahap kemahiran pembelajaran pelajar adalah tinggi dengan nilai min 4.81 dan sisihan piawai 0.51. Tahap tertinggi adalah min 4.39 dengan sisihan piawai 0.69. Itemnya adalah keinginan untuk terus belajar pada masa akan datang. Yang seterusnya, tahap yang terendah adalah min 4.01 dengan sisihan piawai 0.75, yang mana kemahiran komunikasi percakapan merupakan min yang terendah. Seterusnya, bahagian D, interaksi pelajar, yang mana secara keseluruhannya pelajar berinteraksi di dalam platform yang digunakan, yang mana nilai min adalah 4.23 dengan sisihan piawai 0.15. Tahap tertinggi adalah min 4.34 dan sisihan piawai 0.7. Itemnya adalah bahan-bahan online khusus membantu mengaitkan pengalaman peribadi saya kepada konsep baru ataupun pengetahuan baru. Yang seterusnya adalah tahap terendah yang mana min adalah 4.01 pada sisihan piawai 0.60. Yang mana itemnya adalah saya bertanyakan soalan kepada pensyarah melalui pelbagai kaedah elektronik seperti email, papan perbincangan, alatan pesanan segera dan sebagainya. Seterusnya bahagian E iaitu penglibatan pelajar. Penglibatan pelajar secara keseluruhannya min adalah 4.07 dan sisihan piawai 0.46. Tahap tertinggi adalah min 4.42, sisihan piawai 0.54 yang mana itemnya adalah saya berusaha keras untuk melakukan yang terbaik dalam kelas ini. Tahap terendah pula adalah
min 3.43, CCM piawai 0.89, yang mana item tahap terendah adalah semasa kelas ini saya luahkan kecenderungan dan pendapat saya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada dapatan nilai kolerasi Pearson yang mana menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemahiran pembelajaran, interaksi dan penglibatan pelajar terhadap kepuasan belajar setelah mengikuti kursus yang menggabungkan pembelajaran secara segerak dan tidak segerak di dalam platform eLearn@USM. Seterusnya kita pergi kepada perbincangan kajian, yang mana kajian ini mendapati bahawa keseluruhan responden bersetuju bahawa gabungan pembelajaran secara segerak dan tidak segerak di dalam platform LMS memberi kepuasan pembelajaran dalam kursus yang diikuti. Selain itu, kemahiran pembelajaran pelajar juga berada pada tahap yang tinggi. Didapati kemahiran pembelajaran, interaksi dan penglibatan yang tinggi telah membawa kepada kepuasan pelajar yang tinggi dalam kursus PGT 436 yang diambil. Kajian ini juga mendapati walaupun pelajar tidak dapat belajar secara dalam talian pada waktu kuliah pada minggu tersebut, memudahkan capaian pelajar terhadap bahan pembelajaran dan aktiviti yang lebih praktikal dan membantu pemahaman pelajar. Namun, didapati pelajar tidak pasti sama ada untuk mengambil kursus lain yang aplikasikan kuliah secara bersemuka di dalam bilik darjah. Ini mungkin disebabkan oleh fleksibiliti dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Dilihat mampu meningkatkan kemahiran dalam kerja berpasukan, berkomunikasi, menyesuaikan diri dalam apa jua situasi, memberi pandangan, merancang dan mengurus dalam membuat keputusan bagi menyelesaikan masalah. Selain itu, pelajar juga mampu meningkatkan kemahiran teknologi dalam penyediaan bahan pengajaran yang kreatif sebagai persediaan menghadapi cabaran penggunaan teknologi apabila menjadi guru di sekolah nanti. Bahan dan aktiviti pembelajaran secara segerak dan tidak segerak di dalam platform LMS juga membantu pelajar untuk mengaitkan apa yang dipelajari bagi melengkapkan tugasan dan aktiviti yang diberikan. Di samping itu, akses kepada bahan dan juga pensyarah lebih mudah dan membantu pelajar untuk bertanya soalan kepada pensyarah. Serta maklum balas yang diberikan sama ada bersemuka dalam talian atau melalui aplikasi WhatsApp. Ini menunjukkan pelajar telah berinteraksi dengan bahan pengajaran yang dimuat naik dan juga aktiviti di dalam platform LMS. Begitu juga bersama pensyarah dan rakan-rakan secara gabungan pembelajaran secara segerak dan tidak segerak di dalam platform LMS juga telah memberi keselesaan kepada pelajar dalam usahakan apa yang dipelajari dengan memberikan contoh sendiri dalam melengkapkan tugasan dan aktiviti yang disediakan. Ini dapat dilihat daripada hasil yang telah dihasilkan oleh para pelajar. Di samping itu, minat dalam mempelajari teknologi terkini dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada pengajaran telah berlaku dalam sesi ini. Namun, pelajar masih berasa ragu-ragu untuk memaklumkan kepada pensyarah apakah keperluan dan minat mereka dalam mengikuti kursus yang dipelajari. Pelajar juga masih ragu-ragu untuk meluahkan pandangan dan pendapat semasa sesi pengajaran sama ada secara bersemuka atau tidak. Sebagai kesimpulan, reka bentuk pengajaran yang menggabungkan pembelajaran secara segerak dan tidak segerak di dalam platform LMS mampu atau berpotensi untuk diaplikasikan oleh semua pendidik dalam membuat perancangan, pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan platform LMS dalam sesi pengajaran secara dalam talian mahupun secara bersemuka di dalam bilik darjah. Selain itu, rangka kerja dan metodologi kajian ini juga berpotensi untuk direplikasi bagi domen pendidikan lain dengan responden lain yang mana butiran demografi responden seperti umur, talian internet serta variabel baru yang mungkin dapat ditambah dalam kajian yang seterusnya yang mampu menghasilkan penemuan baharu yang dapat membantu pendidik dalam membuat persediaan bagi sesi pengajaran pembelajaran secara segerak dan tidak segerak. Itu saja pembentangan daripada kajian saya. Sekian, terima kasih.